Dah. Baik. Okay. Okay, so continuous random variable dia punya takrif di sini ataupun dia bukan takrif lah, dia punya penerangan ya. Kalau takrif itu dipanggil sebagai definition. Okay, so dia bukan definition lah, dia cuma penerangan je. Di mana a continuous random variable is a variable that assumes a continuous real value. Dia masih lagi stand pada real value, maksudnya nilai nyata. Tetapi nilai nyata ni merupakan nilai yang continuous lah. Dia bukannya nilai yang ni. Apa ni kacau ni. Iaitu a continuous real value in the given interval. Jadi situ dia lebih kepada interval tadi dalam bentuk nilai yang lebih bukan discrete lah. Discrete tu nilai yang isolated time point tu, maksudnya nilai-nilai yang tertentu yang mungkin integer lah, kita katakan integer, nilai yang tidak ada perpuluhan. Okey. So sini tidak seperti ataupun unlike discrete continuous random variable takes uncountable number of values along a line interval. Jadi maksudnya termasuklah nilai-nilai sepanjang interval kamu. Jadi sini kalau kita ada interval ataupun selang lah, interval tu selang. Okey, katakan sini ada kita boleh gambarkan dalam bentuk itulah. Okey. Okey. Jadi lain. Jadi lain jadi. Okey. Benar. Okey, punya nilai. Saya panggil. Update di sini. Okey, ada masalah sikit ni. Saya nak tulis agak susah. Kalau dia jadi macam ni pun. Itu pernah jadi, tapi di komputer di office macam ni, saya kena update. Bukan update dia punya tu lah. Ni macam memang jadi macam kacau sikit. Okey, tak apalah. Memang tak boleh ni. So kalau kita lihat sini, interval tu you kena faham lah bentuk interval di mana dalam bentuk selang. Okay. So kalau kita lihat sini, it is usually associated with measurement like the time taken to finish a job. Maksudnya masa yang diambil untuk menyiapkan kerja lah, satu kerja itu. Okay. Maksudnya time tu mungkin tak adalah kita katakan time tu 2 jam, mungkin kita katakan 2 jam 30 minit 40 saat. Jadi di situlah kita ada dipanggil sebagai bukannya nilai-nilai yang on the dot, yang integer lah. So the weight of the certain
item, mungkin berat bagi sesuatu item tu, okay, itu mungkin 23.5, jadi dia boleh beli nilai yang antara tu. Maksudnya sini nilai yang sepanjang line interval itulah, interval kamu. Okay, so sini bukan nilai yang point, itu bezanya. Okay, so the length of item produced by a factory, ataupun length, panjang item, dan juga the height of a 10 years old boy. So ini beberapa contoh continuous random variable. Okay, so yang lepas kalau contohnya kalau dilihat contoh yang discrete tu macam komputer sold per day contohnya, mungkin komputer tu jual sifar 1, 2, 3 sampailah 10. Okey, tu tak adalah perpuluhan-perpuluhan tu kita ambil kira. Okey, so yang itu discrete. So yang ini lebih kepada continuous ataupun selanjar. So the probability distribution, kita dah masuk pada probability distribution of continuous random variable x may be described by a function. Okey, dia sini dia tidak ada takrif dia tentang dia lebih kepada fungsi lah. Dia bukan lebih kepada table ataupun chart. Okey, sebab probability distribution function bagi yang discrete dia ada 3 jenis. Tapi untuk yang ini dia lebih kepada dikata sini may be described by a function saja. Okay, usually denoted by fx. Okay, so kita pakai probability distribution ni sebagai fx, bukan px. Okay, px. Kalau you lihat untuk yang discrete kita letak sebagai px, sebagai inilah, sebagai probability distribution function dia. Yang ni. Kalau kita lihat balik untuk yang ni, ni px. So probability distribution function ditakrif oleh px. Px equal to x. Ini untuk ni lah, untuk yang discrete. Px equal to x. Kita pakai p. So untuk yang continuous kita pakai fx. Okey, untuk membezakanlah probability distribution function dia. Okay. So probability distribution function of a continuous random variable x may be described by a function usually denoted by fx. Okay. Dan kita panggilnya sebagai call the probability density function. So ada nama dia lah, density. So ataupun ringkasannya PDF. So PDF ni dia lebih kepada continuous lah. Kita ada ringkasan dia. Kalau probability distribution function, maksudnya ataupun fungsi taburan kebarangkalian tu lebih kepada discrete, sebab dia distribution. D juga, tapi kita tak pakai PDF. Okay, tapi yang ini kita pakai D itu, PDF itu sebagai density saja. Ni. Okay, density itu kita pakai sebagai PDF. Kalau yang probability distribution function itu untuk yang discrete, tapi kita tak ringkaskan sebagai PDF lah. Dia just probability distribution function dia. Kita tak ada ringkasan. Tapi untuk yang continuousnya dia ada ringkasannya. Dia punya short name-nya ataupun short form-nya dipanggil PDF. Iaitu probability, P itu stand for probability, D itu density, F itu function. Itu density ni maksudnya fungsi ketempatan, density kan. Fungsi ketempatan kebarangkalian. Okey. Itu maksud PDF tu. Fungsi ketempatan kebarangkalian. Okay, with the following axiom. Okay, so dia punya axiom lah ataupun dia punya syarat-syarat sini, iaitu fungsi fx kamu mestilah yang positif ataupun sama dengan 0. Okay, so nilainya maksudnya nilai kamu fx ini tidak boleh nilai negatif lah. Tidak boleh nilai negatif. Untuk setiap x yang real number. Ahli ataupun element of real number. Kemudian integration, dia pergi sini. Kalau you lihat discrete, dia lebih kepada summation.
iaitu hasil tambah PX, hasil tambah PX tu, okey, hasil tambah PX equal to X tu sama dengan 1. Okey. So itu kalau kita lihat dia punya hasil tambah PX sama dengan 1. Ni. Tunjuk juga sebab takut you keliru. Okey. Ini. Ni. Nampak? Iaitu untuk yang probability distribution function untuk discrete ni, hasil tambah semua nilai X itu adalah 1. Okey? Adalah 1 lah ni. Okey, tapi untuk yang continuous integration, dia pakai integration, dia tak pakai summation. Okey, iaitu summation integration of integration of effect ni, effect kamu yang kamu punya probability density function lah. Okey. Dx equal to 1. So itu perbezaan yang ketara lah antara continuous dan juga yang discrete sebelum ni. Iaitu untuk continuous kita pakai integration. Kita tak pakai summation. Okey, untuk yang dia punya PDF tu. Jadi axiom 1 ataupun yang kita punya axiom ni yang pertama, yang nombor 1 ni, ensure that the function is always positive. Okey. Maksudnya nilai fungsi kita ni, fungsi efek kamu tu ataupun probability density function kamu sentiasa positif, iaitu fungsi kamu yang ini ya, yang atas sajalah, tak ada kita pertimbangkan yang graf yang bawah. Okey. So that is the curve is always above the x-axis when drawn in the xy plane. Okey, kalau kita draw sini, kita bermaksud graf kamu yang atas sajalah, yang positif yang ada, di bahagian atas saja untuk graf. Sebab dia always positif effect ni. So axiom 2 tell us that the area under the curve on a possible value of x is unity. Unity itu maksudnya equal to 1 lah. Unity. Jadi kalau kita belajar integration kan, luas di bawah graf ni, okey, adalah ni lah. Kita cari daripada negative infinity sampai infinity, luas di bawah graf adalah nilainya 1. So ini total area ni adalah 1. Okey, yang di shaded ni lah, yang dihitamkan ni atau yang dilorekkan. Okey, so jumlah luas di bawah ni adalah 1 nilainya. Inilah maksudnya. Okey. So example general ni secara general lah, sebab kita ada nanti juga selang antara ini negative infinity sampai infinity secara general lah. Tetapi dia ada nanti yang selain daripada nilai ni, dia bukannya bergantung tetap pada nilai negative infinity sampai infinity. So secara general dia macam itulah. Okey, yang ni contohnya. Kalau you punya interval kamu daripada sifar sampai 1 saja. Nampak sini. Sifar sampai 1. Okey. Kemudian kita punya function efek kamu 2x. Jadi total area ni still lagi 1 juga. Maksudnya integration ataupun luas di bawah graf kamu ni, kalau you buat mesti nilainya 1. Total area tu maksudnya integration daripada sifar sampai 1 fungsi kamu efek ni, iaitu 2x sama dengan 1. You boleh calculate lah. Okay. You boleh calculate guna integration punya cara. Okay. So the similarities in a properties of discrete and random variable can be shown in the table below. So di sini kita boleh lihat perbezaan dia antara dua pemberi ubah lawak ini, iaitu yang pertama discrete, yang kedua yang kita belajar hari ni continuous ni. Okey. So sini yang ini kamu tak perlulah ambil dia sebab ini tak ada ni patutnya. Okey. Sebab kita stand biasanya PDM ni kepada density saja. Okey, kita tak nak kelirukan.
So ini yang nota yang lama saya rasa. You boleh tengok nota yang baru. Okey. Saya tak bawa nota ke rumah tinggal. Okey, so sini you cuba ambil saja PDF ni sebagai yang kita belajar tadi, iaitu probability density function. So sebelum ni pun kita tidak ada pun belajar dalam discrete ni, kita tak ada muncul pun PDF ni pun. Betul tak? Nota kita pun tak ada pun. Yang minggu lepas saya terangkan tak ada PDF pun. So sini cancel je lah ini. Okey, tak patutnya tak ada lah ni. Okay. Yang ada cuma yang density. So ini perbezaan dia. Di mana kalau kita punya fungsi ini apa ni? Kalau kamu ingat, efek ni adalah kumulatif. Betul tak? Fungsi kumulatif dia adalah nilai yang summation daripada X PX. Okey, jumlah itulah, itu kumulatif dia. Yang semua nilai yang berada dalam tu, jumlah tu. Okey, itu kumulatif. Tapi untuk yang ini, untuk yang density function ni, dia punya kumulatif bermula daripada negatif infinity. Ini kena hati-hati ya. Nanti kita akan tengok balik macam mana yang ini kena hati-hati sikit. Sebab dia kata ni daripada negatif infinity sampai X. Dia punya ni. Bukan negatif infinity sampai infinity. Okey. So untuk kumulatif dia punya takrif negatif infinity sampai X sahaja. Di mana fungsi kamu kena tukar dalam U. Okey. So, nanti kita akan take note lah mana ni macam mana kita nak lihat density bagi dia punya kumulatif. Ini kumulatif. Delta F ni adalah kumulatif dia. Okey. Dan kalau nilai antara A sampai B, termasuk A termasuk B itu maksudnya kamu hasil tambahkan saja nilai itu. Tapi untuk nilai A sampai B ni antara nilai P dia, antara kalau P ni dia ni probability ya. P itu dia boleh tanya P juga. Jadi P kalau A antara B ni untuk continuous kita integrate macam biasalah, maksudnya nilai B tolak dengan nilai A. Macam kita buat nilai kameran biasalah, kita tolak nilai A, nilai B kita tolak dengan nilai A. Okey. Yang seterusnya mean, yang lepas kita ada mean bagi population lah ni. Iaitu expected mean dipanggil ataupun EX. Mu tu sama dengan EX. Di mana hasil tambah X kali dengan PX equal to X. So itu jangkaan mean dia. Expected mean. Ataupun product moment. Okay, product moment dia. Okay. So kalau kamu lihat di segi mean bagi continuous ni yang kita belajar hari ni lain. Di mana mu dia mu EX tetapi dia menjadi integration negative infinity sampai infinity X effect. So nampak perbezaan antara continuous dengan dia pakai integration. Yang ini mean dia adalah hasil tambah X P X equal to X. Okay. So dia agak ketara lah dia segi nilai mean itu. Mencari nilai mean dan juga nilai untuk variant kita kena tahu dulu X EX kuasa 2. EX kuasa 2 ni ditakrifkan oleh kita kuasa 2 X kuasa 2 ni. Nampak tak? Okey, kita kuasa 2 X kuasa 2. So ini still lagi samalah variant adalah expectation mean ni ataupun nilai jangkaan mean ni X kuasa 2 tolak EX dalam kurungan semuanya kuasa 2. Okey. So ini kita gunakan yang atas ni lah ini untuk cari ni EX kuasa 2 ni. Okey. So ini kena hafal ataupun you kena ingat You kena ingat tu. Di mana formula ni dia tak suka untuk ingat lah, cuma takut you silap pakai. Silap pilih sebab dia ada dua kan, continuous dengan discrete. Okey. So di segi konsep dia yang untuk continuous ni ini sajalah konsep dia. Sebenarnya dia cuma mesti cari mean variant tu je. Lepas tu dia cari yang ni lah atas. Okey.
So kita lihat satu contoh iaitu show that. Okey, maksudnya show that ni maksudnya tunjukkan ataupun buktikan. Okey. Proof lah. Proof tu lebih bukti, tapi show that ni macam tunjukkan saja. Tunjukkan bahawa fx ini adalah yang fungsi kamu ni merupakan ini dia punya interval lah. Daripada negatif 1 sampai 2 ni is a probability density function. Itu soalan pertama. Okey. Tunjukkan bahawa fx ini adalah fungsi ketumpatan kebarangkalian bagi pemberi ubah lawak diskrit. Pemberi ubah lawak selanjar. Okey, sebab continuous kan. Kemudian soalan seterusnya, hence baru cari apakah kebarangkalian bagi x yang lebih kecil pada 1. Okey. Lepas tu nilai yang antara 1. Kemudian cari mean dan variance. So ini biasa soalan yang popular lah dalam exam. Dia tanya macam ni. Okey, iaitu step by step. Mungkin dia tanya show that. Lepas tu dia tanya apakah kebarangkalian x yang kurang daripada 1. Itu 0 hingga 1. Kemudian cari mean and variance. Okey, lepas tu dia kata the cumulative distribution function, iaitu efek inilah efek kamu. Iaitu integration daripada negatif infinity sampai x fu du tadi. Ini. Okey, so ini kena tengok nantilah. Okey, kita ada sini nak tulis, cuba sekali lagi dah. Harap kita boleh tulis. Dia macam tahu apa sebab ni. Boleh ikut. Okey, efek. Kacau ni biasa memang dia tak boleh tulis ni. Dia memang mereka kena update kat sini. Kena update dulu. Kita tak nampak kena update ni. Okey. Soalan kita terang daripada sini je lah. Ini pun tak boleh start. Tak boleh function. Boleh. Okey, ni. Okey. So di sini kalau kita lihat pertama nilai kebarangkalian tu ataupun dikata show that. Okey. Show that ni maksudnya tunjukkan bahawa probability density function ada. So sini maksudnya kamu kena integrate lah. Okey, kamu kena integrate daripada nilai you kena integrate daripada nilai negatif 1 sampai 2. Okey. Lepas tu kita ada efek, maksudnya x kuasa 2. Okey. Itu kena ingat konsep integration lah. Bahagi 3 dx. So you integrate ni, adakah dapat 1. So kalau integrate dapat x kuasa 2, jadi x kuasa 3 per berapa? 9 lah kan? 9 nilaikan antara negatif 1 sampai negatif 1 sampai 2 lah. Okey, negatif 1 sampai 2. Okey, so sini dapat gantikan lah. So dapat sini dapat 2 kuasa 3, 8 per 9. Okey, 8 per 9 tolak dengan berapa tu? Negatif 1 kuasa 3, negatif jadi positif lah. Positif sebab dia kuasa 3 kan.
Positif 3, so positif 1/9. Sebab negatif kan, jadi tolak, jadi tambahlah. So dapat 9/9 1 lah. Okey. So terbukti bahawa nilai show that inilah kamu tunjukkan ni. Ni semua ni. Okey. Semua ni merupakan soalan yang pertama ni. Okey, nak tunjukkan bahawa fungsi ketepatan kebarangkaliannya adalah nilai jumlahnya adalah nilai 1 lah. Okey, itu. Boleh faham ya? Kalau yang discrete, dia mesti tunjukkan bahawa hasil tambah Px, okey, x equal to x. Nampak apa perbezaannya? X equal to x tu sama dengan 1. Ini nilai x kamu lah daripada mana ke mana. Okay, 1 sampai 5 contohnya. Okay. Itu ini biasa dibagi jadual lah untuk discrete. Sebagai contoh yang kita ada contoh ni lah. Ni. Formula discrete ni. Ni. Kan? So kalau you tambah semua ni, nilai Px ni tambah semua ni 1/8, 3/8 tambah 1/8 ni jumlahnya adalah 1 ni. Ini yang untuk discrete nak tunjukkan bahawa dia adalah probability distribution function. Okey, kalau di soalan discrete kita tanya apa, tunjukkan dia adakah, nak tunjukkan bahawa show that bahawa Px ini adalah probability ataupun probability distribution function, maka inilah cara dia. Okey, kalau dia nak tunjuk. Kalau dia suruh tunjuk lah, bukan nak tunjuk, maksudnya kalau dia suruh tunjuk. Okey, kemudian kita ada apa lagi tu? Nombor 2. Ini soalan yang baru, soalan nombor 1. Cari Px lebih kecil pada 1. So di sini kita tidak boleh pakai kaedah discrete. Di mana kalau discrete kita cari nilai yang P sifar P1. Mungkin P sifar je lah. Kalau discrete dia ada nilai 1 tak termasuk kan? Sebab dia tak termasuk 1 ni. So kita carilah P sifar je. Kalau dekat jadual tu itu ya nilainya. Tapi yang ini bukan cara macam tu lah. Sebab ini continuous. So kita kena itulah. Mungkin kita boleh padam ini. So ini yang pertama tadi. Yang pertama tadi. Saya dah selesaikan. Lain hijau. Baik. So sini nak cari yang ni bermaksud kamu kena cari integration lah daripada nilai ni sampai 1. Negatif 1 sampai 1 lah. Ya, sebab kita mula had kita ni daripada negatif 1 sampai 2. Okey. Daripada itu kita integrate nilai ni x kuasa 3 lah. Bahagi 3 dx. Itu maksud dia. Okey. Dia lebih kepada integration. So dalam tajuk continuous ni you kena fahamlah integration tu. Integration yang kita belajar sebelum ni. So kita dapatlah sini x kuasa apa tu? 4 per ni 2 kuasa 2. 2. So kita dapat x kuasa 3 per 9 jugalah kan. Tapi nilai kamu daripada negatif 1 sampai 1. Okey. So tak sama macam tadi. Tadi negatif 1 sampai 2. So ya kalau you buat ni dapat 1/9 tolak ia tambahlah. Tambah 1/9. So dapat 2/9. Itu nilai yang pertama. Okey, 2/9. So, dia dapat 2/9.
Okey. Ini secara grafnya macam mana digambarkan. Antara yang pertama tadi yang ni lah. Daripada nilai negatif 2 sampai ini yang PDF tadi lah. Nak tunjukkan dia PDF tadi ni sampai 2 sampai 1 kan. Sampai 1 ni. Okey, negatif 1 sampai negatif 1 sampai 2, negatif 1 sampai 2. Okey. Okey, itu yang pertama yang A ni pula inilah. Ni negatif 1 sampai 1 ni. Sampai 1 positif lah. Positif 1 ni. Okey. So, dapat total area ni adalah 2/9. Kalau you selesaikanlah tadi. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua antara 0 sampai 1. Okey. 0 sampai 1. Maksudnya kalau kita punya kaedah diskrit tak adalah sebab kita tidak ada nilai antara 0 1 tu nilai yang integer kan. So kalau dia ada 0 sampai 5 tu mungkin adalah 0 sampai 5 mungkin kalau you cari nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4 lah kalau diskrit. Tapi yang ini sebab dia continuous you just integrate saja 0 sampai 1. Integrate 0 sampai 1. Okey. Ni lah. Ini tak betul ya, salah. Ini sepatutnya 0 sampai 1 ni. Total ni betul. Okey. Ni integrate fungsi yang sama juga. Ni. So dapat nilai 1/9 lah kalau you selesaikan. Okey, kamu selesaikan integration ni dapat 1/9. Okey, itu rasanya ada apa-apa soalan sebelum kita masuk min ni. Min je. Tak ada ya? Okey. Kalau untuk min ni ataupun expected min ni dia punya takrif tadi ataupun formula dia adalah integration daripada negatif infinity sampai infinity lah. Ni dia punya apa? X P effect lah. X effect kan. Ada F ada effect ni. Okey. Itu untuk min dia. Min dia tak ada dia punya formula ini. Okey. Effect. Buka ni. Kacau. Okey. X effect tu kalau ikut ni ni ya. Saya tengok tadi ni min nampak ni. Tapi ini secara general kita punya limit ni negatif apa tadi negatif 1 sampai 2 kan ni. Nampak ni. Kita punya soalan ni negatif 1 sampai 2. Negatif 1 sampai 2 ni. Jadi you punya apa yang min ni untuk cari min pula negatif 1 sampai 2 je lah. Dia punya limit je. Ni. Nampak? Negatif 1 ni negatif 1 sampai 2 ni. Terbalik ni. Negatif 1 sampai 2. Betul kan? Okay, negatif 1 sampai 2. Okay. X, Px. X, Fx. Okay, so efek kamu, fungsi kamu lah ni. Jadi kamu yang ada tu, soalan tu. X ni memang dia punya formula lah. So kena kalikan dulu. Dia kena kalikan dulu. Lepas tu integrate. Proses ni kena selesaikan ini dulu lah. Ni. Selesaikan ini dulu. Baru kita integrate. Okay, integrate ni. So dapatlah nilai min. Kita dapat nilai min iaitu 13/15. So kalau nilai min ni dia akan bergantung pada nilai variant kan. Sebab soalan ni dia akan tanya juga variant. Dia mesti berkait. Soalan ni dia akan cari. Dia tu tanya apa? Min and variant kan. Ada dua soalan. So disebabkan variant ni dia akan menggunakan nilai min. Formula dia berkait. Dia related kan. Related antara tu. Ni nampak ni. Variant adalah ni.
Jadi ini yang kamu cari tadi, ini mu kamu. Macam yang diskrit juga sama. Mu kamu adalah 33/15 ni. Okey. Ini macam terbalik-balik ni. Salah ni. Kan? Ini adalah 33 ni kat sini. Kan? Ni bukannya 15, ini 33/15. Okey, saya tak tahu. Ini nota lama ni. Banyak salah. Okey. Sebab dia EX kuasa 2. Maksudnya nilai keseluruhan kuasa 2. Nilai keseluruhan EX kuasa 2 ni lah. Nilai min tu kuasa 2. Yang ni pula, kamu kena selesaikan EX kuasa 2. Ini kena carilah ni. Ni. Di mana you kena cari lagi satu ni. Dia tak tunjuk sini. You kena buat integration daripada -1 sampai 2 X kuasa 2. Ni tadi X saja kan. Ini X kuasa 2 kali dengan X kuasa 2 bahagi 3. Dia tak tunjuk sini. Dx. Okay, so you buatlah. You buat sini dapat X kuasa 4. Okay. Dapat situ integration X kuasa 4/3. Okay, per 3. Daripada nilai -1 sampai 2 ni. Okay, dx. So kalau you solve ni, you solve cara integration, you dapatlah jawapan ni. Iaitu jawapannya dapat ni, iaitu nilai 15/12 ni. Okay, you dapat sini 15/12. Kan? 15/12. So baru gantilah kat depan ni. Sini. 15/12 ni sepatutnya ni. Ni 15/12. Terbalik. Okey, 15/12. Okey. Tolak dengan 33/15 kuasa 2. Okey. So itu formula bagi varian. Varian ni adalah EX kuasa 2. EX kuasa 2 ni apa? Yang ni lah. X tu kuasa 2. Kalau EX saja, kita EX tu saja yang kuasa 2. EX ni kali dengan fungsi. Tapi kalau EX kuasa 2 ni bermaksud X tu yang kuasa 2. Okey, kali dengan fungsi lah. Okey. Yang ini yang saya kata tadi. Soalan ni dia nak cari kumulatif. Ni soalan dia nak cari ni. Ni kena hati-hati sikit lah. Sebab dia kata ni find the cumulative distribution function effect of X. Kemudian dia kata sini soalan dia itu soalan berkait lagi dengan soalan yang D ni. Okey. Jadi pertama nak cari kumulatif dia. So ikutkan tadi takrifnya adalah integration daripada negatif infinity sampai X. Ini. Okey. Efek lah kan. Ini. Okey. Sorry, ini kumulatif yang ni. Negatif infinity sampai X, FU du. FU du. Okey, maksudnya fungsi ni, okey, kamu punya permulaan tadi negatif, apa soalan dia? Negatif 1 kan? Negatif 1 sampai 2. So, you ambil yang lowest je lah. You ambil negatif 1 tu sebagai, bukan negatif infinity. Kita ambil negatif 1 tu. Kita tengok pada kita punya soalan. Soalan kita negatif 1, so kita tak letak negatif infinity. Ini secara general. Okay, ini secara general ni. So kita ambil ini, nilai ini negatif 1 lah. Sebab soalan ni negatif 1. Yang bawah dia, lowest. So negatif 1 sampai X. Itu cara kita buat. Negatif 1 sampai X. Okay. Ini negatif 1 ya. Saya buat sini. Negatif 1 sampai X. FU du. So kita tukarlah sini. X kamu. Fx tu FU jadi apa? Kalau FU, U kamu, X kamu tu X kuasa 3 tadi kan? X kuasa 3. So jadi U kuasa 3/2 lah. Okay. U kuasa 3/2.
U kuasa 3 per 2 du. Itu maksud dia. Tukar dulu. Okey. Baik. Kemudian kita nak dapatkan dia punya inilah dia punya fungsi asal tu. Kumulatif ni. Okay. So kalau kita solve dalam fungsi ni, kita akan dapat nanti kalau kita solve untuk X lah ni kan, sebab kita nak cari nilai X. So sini kita dapat mana tadi U. Ni kalau kita solve ni dapat U kuasa 4 kan. Ni X kuasa U kuasa 3 ke kuasa 2? Kuasa 2. So ini kuasa 2 kan. 2. So you integrate ni dapat U kuasa 3 per dengan ni U per dengan 9 lah. Daripada negatif 1 sampai X. So sini kita boleh pecahkanlah menjadi di mana X ni kalau diganti kat sini akan dapat X kuasa 3 per 9 tolak dengan negatif 1 ganti sini dapat negatif tambah lah. Tambah 1 kuasa 3 1 lah per 9. Ataupun you boleh tulis sebagai X kuasa 3 tambah 1 dia sama kan pembawah dia ni bahagi 9. Bagi 9. Okey. So ini kita dah dapatkan dia punya tu lah ni. Iaitu kita dah dapatkan dia punya function dalam X ni. Okey. So kita punya ni antara negatif 1 sampai X kita negatif 1 sampai 2. Okey. So untuk cumulative distribution function kita just selepas kamu dapat je dia punya ni dalam bentuk ni, kita boleh jadikan dalam bentuk efek dia. Ini cumulative distribution of cumulative dia. Okey. So sini dapat sifar ini bukan efek ini efek ini cumulative dia f. Okey, efek. Di mana ini yang kita punya. So ini kita kena tambah sendiri untuk yang nilai yang kurang pada negatif 1. Negatif 1 maksudnya kita punya graf dia mungkin graf dia macam ni. Negatif 1 kan. Negatif 1 hingga 2 kan. So negatif 1 sampai 2 ni. Untuk yang kurang pada negatif 1 nilainya mesti sifar ni. Ni graf dia yang ni. Okey. Mungkin saya letak color lain, mana color ni. Saya nak letak color merah. Kita jumpa dia punya tu. Tukar color. Okey. Untuk yang nilai yang lebih besar pada 2, dia kata nilainya adalah 1 kat sini. Nilai 1, ini nilai dia. So graf yang ini dia sebab dia polinomial ni. So dia mungkin graf dia macam tu lah. Bentuk dia. Graf dia macam tu. Dia polinomial kan ni. Antara negatif 1 sampai ni. Nampak function ni. Function ni X kuasa 3. So dia mungkin satu polinomial lah. Graf melengkung. Okey, itu part pertama ni. Maksudnya dari segi graf macam itulah kalau dia tanya graf dia, tapi dia tak ada graf tapi tambah aja ni. Graf dia. Graf bagi cumulative distribution function dia. Okey, kemudian dia terus cari
apakah nilai sifar 0.5 sampai 1.5. So, ini just kita gantikan dalam inilah, dalam function kamu ni. Iaitu nilai 1/5 ganti kat sini. You dapat ini. Tolak dengan, sebab dia kumulatif ni. Untuk yang P 0.5 sampai 1/5 ni adalah F 1/5 tolak ini dia punya kumulatif. Tolak F 0.05. Okay. Ini pun salah juga. 1.5. Okay. Sebab dia 0.5 kali. 1/5 tolak 0.5. Apa jadi ini? Ini tolak 0.5 lah kan. Ini 0.5 tolak kan. Okey. So you dapat itu nilai 7/8. Okey, kena tengok. Sebentar. Betul. So untuk yang kumulatif kumulatif ni dia kena sampai itulah negatif. Kalau ikutkan sifar 0.5 hingga 1/5 maksudnya yang 1/5 sebab tolak dengan 0.5 je lah. Tak pula nilai lain nak pergi dia. Okay. Saya rasa nota kamu kita ada graf ada graf. Yang ini dia tak tunjuk graf Okay. Soalannya negatif. Cuba tengok nota you. Soalannya ini soalannya negatif 0.5 ke 0.5? Nota saya ni lama punya. Yang baru punya dia tinggal di office. Yang ini apa nilainya? Negatif. Negatif 0.5. So ini negatif 0.5 betul lah ni. Dia punya ni. So nilai ni je lah betul kan negatif 0.5 okay. Kuasa 3 lah. Okay, ini 0.5 ni. Maksudnya nilai yang besar tolak dengan nilai yang kecil lah. Ini negatif 0.5. Okay. Nota kamu dah betul lah kot. Jawapannya 7/18. Itu you boleh cari, you boleh kira lah. Yang penting dia punya konsep dia. Okey. Okey, kita lihat sikit lagi sini. Mungkin kita tengok habiskanlah itu untuk contoh yang ni. Kita habiskan itu lah untuk yang contoh yang kedua ni. Okey. Okey, lagi soalan yang pertama tadi, kalau kita perhatikan, dia bagi fungsi efek kamu satu je. Macam ni dia bagi. Nampak? Okey. So, perbezaan antara yang ini, fungsi probability density function yang soalan kedua ni, dibagi dalam bentuk piecewise. Piecewise lah. Dia maknanya sama je. Cuma dia ada dua lah. Maksudnya untuk yang sifar sampai 1 yang dipakai X. Okay. Yang untuk 1 sampai 2 kita pakai yang satu lagi. So ini macam soalan PDF kamu tu ada dua. Probability density function kamu tu ada dua. Dia bagilah. Ini efek kecil. So efek kecil ni merupakan kamu punya probability density function. Kalau VTF tadi itu adalah kumulatif. Kamu kena bezakan F besar dengan F kecil ni. Jangan kamu sama aja. Yang ini untuk probability density function. Yang asal lah.
Probability density function kamu efek. Yang kalau discrete dia panggil Px equal to X. Kalau yang density ni dipanggil efek. Okey, so dia kena jelas betul-betul jangan kelang kabut macamnya bercampur-campur. Okey. Yang ini kumulatif. Okey, longgokan. Kumulatif tu macam kita kumpulkan. Okey, kumpul bagi efek itu. Baik, so sini soalannya mesti ada juga. Dia kata show that efek ini adalah is a PDF ataupun probability density function. Okey. So kita tengok dulu apa takrif dia tadi, iaitu hasil tambah mesti 1 kan. So di sini sebabkan ada 2 function, you kena buat 2 lah. Untuk yang show that ni, so integration daripada sifar sampai 1, okey, x dx tambah, kena buatlah 2 tambah ni pula, iaitu daripada 1 sampai 2 tolak x dx mesti nilai dia 1. So you buatlah, you integrate lah ni, integrate x tu jadi apa, x kuasa 2/2 lah daripada nilai sifar sampai 1 plus ini pula you integrate dapat apa? Dapat apa tu? Integrate 2 tolak 2x, integrate dapat apa? 2x tolak dengan x kuasa 2/2 kan? Per 2. Nilaikan daripada 1 sampai 2. Okey? So kamu calculate lah nilai tu. Ni. Calculate ni dapat nilai 1 akhirnya. So terbukti bahawa dia adalah and effect is a PDF. PDF maksudnya probability density function. Okay. So kena differentiate lah antara dua tu. Maksudnya antara discrete macam mana dia tunjuk. Dia buat hasil tambah. Dia tak buat integration. Nak tunjukkan dia jumlah dia 1 tu. Okay. Untuk yang apa dia, continuous ni dia pakai apa ni? Integration. Integration hasil tambah efek tu adalah 1. So ini secara grafnya lah. Ini graf yang pertama tadi. Graf yang nombor 1 ke sifar sampai x ni nilai x. Yang ini graf yang kedua 2 tolak x ni. 2 tolak x. So dia punya luas bawah graf ni nilainya 1 lah ni. Okey, nilainya adalah 1. Okey. Kemudian soalan dia kata ni sama juga daripada px lebih kecil pada negatif lebih kecil pada 0.4. So kalau 0.4 dia terletak dekat sini sahaja. Jadi fungsi yang bawah ni tak perlulah kita pertimbangkan. Sebab dia berada antara sifar sampai 4. So integration untuk A untuk A ni integration daripada sifar sampai 0.4. Okey, sebab kita dia nak sampai 0.4 je kan. Okey. Nilai x lah fungsi kamu dx. Cari itu je lah. Okay, iaitu dapat x kuasa 2 per 2 per 2 nilaikan daripada sifar point 4 sampai jelah sifar sampai sifar point 4. Sifar sampai sifar point 4. Okey, so you nilaikan dapat apa? Inilah. Nilaikan dapat ni. Boleh nampak ni sebenarnya bukan 1 ni. Ni adalah nilai 0.4. Salah ni, nota lama ni. Okey. Okey. Kemudian yang kedua, kita cari apa? Ini dia punya figure je lah. Kalau kamu nak lihat, tu dah figure bagi yang soalan 1 tadi.
Soalan A tu. Yang ni pula sebab dia 1.2 ni terletak antara dua. Maksudnya dia terletak dekat sini. Kat sini dan juga kat sini kan. Dia juga terletak kat sini, dia juga terletak kat sini. Dua-dua. Dua-dua function tu terletak, dia terletak antara dua-dua. So you kena buat, tengok macam mana kita bezakan. Nampak? Untuk yang pertama, sifar sampai 1. X lah, fungsi yang pertama tu kan. Lepas tu pula, start yang kedua pula, kalau ikutkan start yang kedua ni, graf dia ataupun dia punya limit tu antara 1 sampai 2 kan. Tapi kita nak cari nilai 1.2 je. Jadi 1 hingga 1.2 je lah. Okay. Ni. 1 hingga 1.2 sahaja. Ni. So ini function dia lah. Bukan function X lah. Dia function yang kedua lah. So you selesaikan. Okay. Harap you tak ada masalah integration ni. Paling simple dia integration tu. Bukannya kena ada lain-lain by part kalau tak ada. To just integrate, masukkan nilai. Okay. Dan untuk yang ketiga, C, dia nak tentukan nilai sifar 0.3 sampai sampai apa tu? Sampai 1/5. Ni. Okay. So you buat sifar 0.3 tu terletak kat mana? Dia masih lagi terletak di kat sini lah kan, 0.3 kat sini. So kita kena pakai dua-dua function lah. Dia terletak juga dekat sini. 1/5 pun letak dekat sini. So kena pakai dua-dua function juga. Iaitu sifar 0.3 sampai 1. 1 sampai 1/5. Okey. Repeat pula. Ni. Okey, sifar 0.3 sampai 1. Function X. Lepas tu 1 sampai 1/5 je lah. Function yang kedua. So you solve juga. Sama je. Okay. You boleh faham Ini cara untuk integration untuk untuk yang continuous ni dia pakai more kepada integration Integration punya konsep. Okay. Kemudian yang akhir sekali dia tanya mean, mode, median and 75 percentile. Banyak soalan dia tanya ni soalan. Dia tu macam exam soalan ni macam-macam dia tanya. Yang selain nombor 1, nombor 2 tadi you perhatikan. Pertama dia suruh buktikan. Lepas buktikan dia suruh cari P berada antara mana ke mana. Lepas tu yang ketiga pula step dia suruh cari apa itu mean. Mean. So mean kita tahu adalah expected mean lah, EX kan. Dan ini formula dia. Okay. Formula mean. Jadi sini kamu kena integrate sifar sampai 2 lah. Sebab kita punya ni ada dua function ni. Functionnya sifar sampai 1 sampai 2. So sifar sampai 2 lah kita kena integrate sebab dia ada dua function dia bagi. Piecewise ni. Jadi kamu kena untuk cari mean, kamu kena cari mu, EX. Ini formula dia kan. X kali fx. Itu untuk nilai mean. Sifar sampai 2. So, you kena pecahkan ni. Untuk yang sifar sampai 1, dia pakai X. Itu X cos 2. X kali X. Sebab X yang tu depan tu memang X lah. Kali dengan fungsi yang pertama X dapat X cos 2. Untuk yang belakang ni pula, X ni yang depan ni lah. X depan ni. Kali dengan fx kamu ini. Ini fx. Ini X. Yang fungsi ini. X ni. Yang formula dia ni. Okey. Kita nampak dia. Ini kita dah cos 2 lah. Sebab X kali X kan. So kita solve. Dapat dia punya mean. Just pakai formula je. Okay. Untuk mode. The highest value, mode ni ada kekerapan yang tinggi lah. Jadi sini the value X as the highest effect. So yang paling highest adalah 1 lah kan. Effect tu. Kan dia lebih pada tu.
Okay. Efek kamu mana dia lebih pada tu. So dia 1 je lah nilai dia paling highest ni, yang paling highest ni. Mana-mana pun dia 1 nilai efek. Tak ada lebih pada tu. Okay, kali perhatikan. So untuk mod memang dia 1 lah. Okay, 1 ni. Cuma median yang agak ni sikit. Kena tengok betul-betul. The value of the highest ada in case 1 lah. So mod tak ada masalah. Cuma median ya. So untuk median ya, kita tentukan penengah dia. Ataupun dia punya yang nilai tengah-tengah. So sini untuk median mestilah daripada nilai 1 tu nilai tengah dia 0.5. Itu median kan. So sini dia value M such that M tu kita nak cari median je lah. Di mana Px less than M ni median kamu. Adalah antara 0 sampai M, nilai paling tinggi adalah 0.5 je. Itu median. Maksudnya median ni untuk yang separuh je. 0.5. 0 sampai M. M tu kamu 0.5 lah. Ni. Okay. Ataupun you boleh pecahkan lah. Dipecahkan kita punya fungsi 0, 1 sampai M lah. Okay. Tak adalah 1 sampai 2 kan. Sebab kita punya ni tak ada sampai 2. 2 tu penuh, fungsi penuh ni. Fungsi asalnya adalah sifar sampai 2. Tapi yang ini sebab dia M tu nak cari median. Maka kita letak sini sampai M saja. Ni. Bukan sampai 2 lah. Okay. Dan samakan dengan 0.5. Sebab kita tahu bahawa median mesti 0.5. Median. Okay. So kalau kita assume dulu yang M ni berada antara 0 sampai 1, maka kita dapat M tu kalau you selesai ni, iaitu yang ni lah yang kita selesai yang ni dulu. So, kita dapat M ni dapat 1. Okay. So kita dapat M itu nilainya 1 juga. Dia lebih kurang sama dengan nilai mod lah. Mod pun 1. Median pun 1 juga. Okay. So kita pakai itulah. Kita pakai saja yang ni. Yang itu nilai 0 sampai M. Okay. 0 sampai M. X. Okay. Dx sama dengan 0.5. Kita pakai formula tu je lah. Dan untuk yang percentile, 75 percentile of distribution. Maksudnya, kamu kena cari P75, Px less than P75. Itu untuk yang percentile lah. So kalau percentile 25% percentile, so ini akan jadi Px less than P25. Kalau 50% percentile, so jadi P50. Okay, so you ubah tu je lah kalau dia tanya percentile ni. So 75% maksudnya P75. Mestilah samakan dengan 0.75. Macam median tadi kan, median ni kamu akan samakan 0.5. Untuk percentile ni 0.75 ni samakan 0.75. So you buat cara macam median tadi. Sama je. Ubah yang ni je. Ubah sesuai yang tu je lah. Yang ni. Yang tu sama je. So kalau kita solve sini, kamu akan dapat nanti satu persamaan ni. Macam persamaan kuadratik ni. So ada 2 nilai lah. Kamu selesaikan ini sebagai macam X lah. Kamu letak X ni kuasa 2. Sini X katakan. Jadi ini macam 2. Kalau you nak selesaikan katakan X. Ni sebagai P. X2. Katakan X2 adalah nilai P75. Okay. Kalau kamu nak nampak mudah lah. Bermaksud ini akan jadi Px. Kita let dululah. Kita kata 2X kuasa 2. Supaya kamu nampak dia persamaan kuadratik tu. Tolak 8X tambah 5. Okay.
tambah 5 sama dengan sifar. Okay. So, you solve ni quadratic function, so you dapatlah dua nilai nanti. So ini kamu ganti balik X tu, kamu ganti X tu adalah P75. So nanti you dapat X, ganti balik P75 dapat satu nilai. Satu lagi nilai ini. Okey, tapi nilai ini dikata not feasible. Okey, tidak inilah, tidak sebab nilainya lebih pada tu. Kita nak yang kurang pada tu. Yang 1.2929 tu. Kita ambil. Satu je, tak payah dua. Yang kecil je kita ambil. Ni. So, ataupun yang ini cara yang kedua lah. Kalau kamu nak cari P75 ni. Ada dua cara, iaitu 75% of the distribution is the value of P75 such that this one lah. Okay. Iaitu P, kalau kamu nak pakai greater than, so 1 tolak 0.75 sama dengan 0.5. So 0. Kita cari yang lebih dia. Yang tadi kita ambil yang less than. So less than ni 0.75 lah. Ni X. Okay, kalau kau ambil yang ni P yang 75 dia less than. So kita ambil saja yang equal 75. Kan? So yang ni less than equal kan 75, 0.75. 0.75 yang kita buat mula-mula tadi lah, yang atas tu. Untuk yang persentai ni. Okay. So kalau alternatifnya kita boleh gunakan yang lebih besar dia. Tapi lebih besar tu kita samakan dengan yang baki je lah. Baki yang 0.25 ni. Kalau kita nak pakai itu. So ini cara yang alternatif lah. Kita boleh tengok. Okay. Jawapannya sama aja. Okay. Nampak ni. Jawapannya sama juga. Dapat nilai yang sama. Okay. So harap you boleh fahamkan nota ataupun contoh yang akhir ni lah. Sebab dia agak ni lah. Dia banyak. Sebab dia berkaitan dengan percentile ni. Sebab percentile ni tajuk yang lepas, tapi dia tanya sini selain pada median, mode, boleh panggil tu mean kan. Soalan ni dia banyak ni tanya ni sebenarnya. Dia tanya mean, median, mode. Lepas tu dia tanya percentile pula. Okay. So dia macam merangkumi semua lah tajuk kita. Tajuk kita dalam ni. Baik. Kita sebenarnya dah habis dia punya saga general lah ni. Iaitu saga general bagi taburan fungsi apa dia panggil tu? Fungsi taburan kebalan kalian dan juga fungsi taburan ketumpatan. So kita ada discrete, kita ada yang continuous. Okay, so continuous kita namakan sebagai efek, iaitu fungsi taburan fungsi ketumpatan kebalan kalian, iaitu probability density function. Itu untuk yang continuous. Untuk yang discrete, probability distribution function. Okay, tapi kita panggil dia PDF lah. Kita panggil probability distribution function, iaitu Px equal to x. So itu perbezaan yang ketara. Okay, jadi nanti kita pergi hari Rabu nanti kita akan lihat dia punya contoh special case dia panggil. So sini kalau you lihat, there are many type of continuous random distribution. Ada banyak jenis. Okay, each with its own properties and purpose suitable to specific real life situation. Some example when known continuous random variable. Ini contoh-contoh yang takkan semualah kita belajar. Takkan semua, ini contoh je. Okay, kita mungkin belajar normal. Okay, yang lain ni mungkin kamu tak belajar lah buat peringkat ni. Okay, yang lain ni cuma kita tengok kalau continuous ni yang normal, standard normal, itu sajalah. Ada 3 nanti. Normal, standard normal dan juga fungsi itu nantilah kita lihat ada satu lagi. So boleh tengok aja dalam tu kita ada normal dengan tu lah, standard normal dan juga normal approximation. Itu ada dia tu je untuk ni.
Kemudian normal distribution. Kita akan lihat. Lepas tu kita akan lihat standard normal. Lepas tu yang ketiga tu approximation. Normal approximation tu binomial. So sini yang ni lain lah. Yang lain. Yang ini tak belajar semua ni. Yang cuma yang ini belajar. Okay. So in this course we will only study the use and understanding the normal distribution. This is because a large number of random variables observed in the life process frequency distribution which are approximately mound shape or normal. Okay, so disebabkan kita punya data kan kebanyakan banyak yang normal macam ni. Okay. Okay, kita punya data yang lain ni mungkin eksponen tu mungkin graf dia lain lah. Eksponen mungkin graf dia macam ni. Okay, ataupun macam tu. Jadi kita tak lebih pada yang ni pun sama lah. Okay, yang lain tu dia ada graf dia. Tapi kita punya real life kita ni banyak kepada mound shape ataupun normal. Itu sebab kita lebih kepada normal distribution. Dalam continuous lah. Okay, so rasanya itu sajalah untuk hari ini. Kita akan pergi nanti hari Khamis dengan topik yang lebih menarik, lebih menarik kerana kita ada kita akan lihat dari segi contoh bagi discrete dan juga contoh bagi continuous. Setiap satu tu dia ada contohnya lah. Contoh macam kalau discrete mungkin ada Poisson, itu discrete. Okay. Kita ada bersama uniform, mula-mula uniform lah. Uniform ataupun taburan uniform dipanggil seragam tapi dia lebih kepada Poisson. Okey. Lebih kepada taburan Poisson tu untuk yang discrete. Okey. So yang discrete nanti kita akan lihat dulu. Mungkin hari kami ni kita cuba tengok discrete dulu, lepas tu minggu depan kita habiskan untuk continuous pula. Okey, kita tak boleh habis sebab tajuk ni agak panjang. Okey, so kita ada situ discrete uniform distribution. Lepas tu binomial, kita ada binomial, lepas tu baru Poisson. Okey, lepas tu yang keempat dia approximation. Lepas Poisson kita ada Poisson approximation tu binomial. Tu lebih kurang ada 4, tapi yang mula-mula tu dia kurang. Yang uniform tu dia tak berapa digunakan. Dia cuma yang lebih pada taburan Poisson, taburan binomial, mula pada binomial. Lepas tu kita ada Poisson, lepas tu dia ada approximation Poisson ke binomial. Dia macam gunakan hampiran Poisson tapi menggunakan kaedah binomial. Okey. So kamu boleh cuba inilah boleh cuba baca dulu nota yang untuk hari Khamis ni. Baca dulu macam buat persediaan lah. Yang tadi pun untuk yang kuliah ni pun kena betul-betul fahamkan dulu. Perbezaan antara discrete itu apa dan juga continuous dia apa dia punya simbol-simbol yang berkaitan dengan tu. Banyak benda yang mungkin baru bagi kamu kan. Jadi saya harap kamu kena take time lah untuk faham tu. Okay. Kalau dia ada apa-apa masalah, so direct dia tanya. Jangan tunggu last minute. Okay. Ramai yang tak datang hari ni. 33. Kita punya kuliah apa? 30 apa? 34. Okay. Attendant jangan lupa kita ada buka tadi dalam Putra Blast. Okay, kalau tak ada apa-apa, ada apa-apa soalan boleh tanya. Ada nak tanya apa ke? Ini tajuk hari ni lah. Kalau ada soalan. Ada ke apa-apa soalan nak tanya? Tak ada. Sekejap tu tanya je. Faham lah. Okey. Tak ada Semua kuasa Senyap ni. Puasa.
Alhamdulillah. Okey. Baik, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa nanti hari Khamis. InsyaAllah. Dan selamat berbuka puasa lah. Saya ucapkan pada yang berpuasa hari ini. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir. Thank you, sir. Baik. Thank you, sir.